Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan tajuk Sistem Susuk Norplan dalam Perancangan Keluarga. Baik, seperti yang kita maklum bahawa terdapat beberapa kaedah perancangan keluarga yang wujud pada hari ini. Tetapi bukanlah semua kaedah tersebut adalah menepati hukum syarak kerana ada yang diharuskan dan ada yang diharamkan. Justru kumpulan kami akan mengupas salah satu kaedah dalam perancangan keluarga yang dikenali sebagai susuk Norplan ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai contraceptive implant dari dua sisi pandang, iaitu dari sudut saintifik dan hukum hakam agama yang terkait dengannya. Okay, sebagai pengenalan, kita akan lihat kepada definisi. Yang pertama adalah maksud keluarga, iaitu seisi rumah tangga yang terdiri daripada suami dan isteri atau berserta anak-anak. Perancangan keluarga adalah keupayaan individu dan pasangan untuk menjangka dan mencapai bilangan anak yang diingini serta jarak dan masa kelahiran mereka. Ia dicapai melalui penggunaan kaedah kontraseptif dan rawatan kemandulan. Okay, poin seterusnya akan disambung oleh pembentang seterusnya. Baik, terima kasih Haziq. Saya Haziq dan insyaAllah saya akan terangkan secara umum terlebih dahulu apakah itu perancangan keluarga secara umum lah. Okay, jadi yang pertama, antara kaedah perancangan keluarga ini terdapat banyak sebenarnya, tapi ini merupakan antara beberapa lah kaedah perancangan keluarga, iaitu termasuk itu kaedah kontraseptif itu sendiri melalui pil kontraseptif, implan, suntikan, tampalan, peranti dalam rahim, penggunaan kondom, pensterilan lelaki dan wanita serta kaedah amenorrhea laktasi. Jadi kaedah ini mempunyai mekanisme tindakan dan juga keberkesanan yang berbeza, namun satu tujuan yang sama, iaitu untuk mencegah kehamilan. Jadi apakah kepentingan family planning ini ataupun perancangan keluarga ini? Jadi saya sertakan tiga contoh ataupun kepentingan family planning ini. Yang pertama iaitu komplikasi kehamilan boleh diminimumkan. Apa itu komplikasi kehamilan? Komplikasi kehamilan ini boleh kita katakan lebih terdedah kepada golongan ibu yang mengandung lah. Hal ini kerana mereka terdedah kepada penyakit sebagai contoh tekanan darah tinggi dan juga kencing manis sewaktu melahirkan anak, dan juga boleh ada risiko untuk kematian bayi yang baru lahir. Jadi yang kedua, jangkitan seksual boleh dicegah, iaitu di mana penggunaan kondom antara lelaki dan wanita ini yang betul dan juga konsisten mampu melindungi seseorang daripada kehamilan yang tidak dirancang dan juga jangkitan seksual seperti HIV dan juga AIDS. Seterusnya, kadar kematian bayi boleh dikurangkan. Jadi jika kita lihat, kelahiran ini bukan sahaja boleh orang kata memberi risiko kepada ibu yang mengandung, tetapi juga boleh memberi risiko kepada bayi yang dilahirkan itu. Apabila kehamilan ini tidak dirancang, tidak tepat pada masanya ataupun jarak ataupun sela masa yang terlalu dekat, ia akan menjejaskan kesihatan ibu, seterusnya turut menjejaskan kesihatan dan keselamatan anak dalam kandungannya. Lebih-lebih lagi, bayi yang akan mempunyai risiko kematian lebih besar dan kesihatannya lemah jika ibunya meninggal dunia semasa melahirkan anak. Jadi seterusnya, hukum merancang keluarga ini, hukum ini secara umum lah. Jadi mempunyai dua, iaitu yang pertama tahdid al-nasal, di mana hukum pendapat ini menyatakan bahawa perancangan keluarga ini adalah haram kerana di sisi syarak itu sendiri menggalakkan untuk kita mempunyai anak setelah kita berkahwin nanti. Jadi dalil yang digunakan adalah auzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, yakni kemiskinan. Ya, sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Ya, surah Al-An'am ayat 151. Jika kita lihat pada ayat ini, Allah SWT telah menegah kita untuk membunuh, yakni dengan sengaja, sebagai contoh, sengaja menggugurkan kandungan kita hanya kerana risau akan keadaan keuangan kita. Yang sebenarnya bahawa anak itu adalah pemberi rezeki kepada kamu, yakni kepada ibu bapa itu sendiri.
Jadi pendapat yang kedua iaitu tanzim al-nasal. Hukum pendapat ini memberikan hukum bahawa harus untuk kita sebagai ibu bapa melakukan perancangan keluarga. Jadi antara dalil yang digunakan ialah auzubillah minasyaitonirrajim yahabu liman yasha'u innathan wa yahabu liman yasha'u zukur. Yang bermaksud ia menggunakan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya dan menggunakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi menurut ayat ini untuk satu hukum keharusan untuk ibu bapa merancang keluarga ini adalah bertujuan menjarakkan kehamilan anak itu bagi tujuan kestabilan keluarga dan juga untuk mengelakkan kacau bilau dalam pengurusan rumah tangga. Dalam hal ini sebahagian besar para ulama telah membenarkan untuk kita sebagai ibu bapa menjarakkan sedikit selama masa itu untuk mendapatkan anak. InsyaAllah sampai itu saja untuk bahagian saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, jadi saya akan teruskan untuk sejarah ringkas. Susuk Norplan ataupun implan kontraseptif ini merupakan sejenis kaedah perancangan keluarga. Jadi implan kontraseptif pertama yang dikeluarkan di pasaran adalah berjenama Norplan. Jadi nama susuk Norplan ini berasal daripada jenama pertama yang telah dikeluarkan. Lesen pengedaran dikeluarkan pada tahun 1983 di Finland bagi jenama Norplan 2 dan Jedel yang dikeluarkan oleh farmasi Bayers Sharing Pharma di Turku, Finland. Namun begitu, jenama Norplan telah dihentikan secara global pada tahun 2008 dan diteruskan dengan jenama lain yang mula berkembang seperti Nexplanon dan juga Implanon. Okey, bagi seterusnya kita beralih kepada kajian saintifik. Okey. Jadi nama formal bagi susuk Norplan ni seperti yang telah disebutkan ialah implan kontraseptif ataupun kontraseptif implan. Ia merupakan satu kaedah dalam perancangan keluarga. Implan kontraseptif ni adalah sejenis kaedah kontraseptif hormon kerana ia membebaskan hormon progestin ke dalam badan bagi mencegah kehamilan. Jadi salah faham tentang susuk Norplan ini adalah kerana cara penggunaannya menyerupai penggunaan susuk yang tradisional. Jadi seperti yang kita tahu, susuk ni secara tradisionalnya merupakan suntikan botox yang memasukkan besi, berlian ataupun mutiara pada bahagian badan tertentu bagi menambahkan kecantikan, daya tarikan, kekuatan dan imuniti seorang. Jadi susuk ni merupakan amalan yang berkaitan dengan ilmu hitam dan penggunaan jin. Dan ia merupakan perbuatan yang syirik dan diharamkan oleh Islam. Namun begitu, susuk Norplan ni dalam perbincangan ini tidak menyerupai susuk tradisional kerana ianya hanya mencegah kehamilan tanpa mengubah fizikal wanita tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada jenis-jenis kontraseptif implan. Implan yang pertama menggunakan levonorgestrel ataupun LNG. LNG ni terdapat dua implan yang diberikan dan setiap satu implan itu mengandungi 75 mg levonorgestrel yang dimasukkan secara subdermal menggunakan teknik aseptik dalam lengan atas bukan dominan oleh doktor. Jadi jumlah dos yang diberikan ataupun yang diimplankan ialah sebanyak 150 mg. Jadi kedua-dua implan ni harus dimasukkan dalam tempoh 7 hari pertama selepas permulaan haid dan perlu diletakkan di lengan dalam bentuk V dengan penjarakan 30 darjah. Jadi implan ini juga perlu dikeluarkan tidak melebihi jangka hayat iaitu 3 atau 5 tahun mengikut jenama tertentu. Jadi jenama yang menggunakan implan levonorgestrel ni ialah Jedel dan Norplan.
Yang kedua kita ada implan etonogestrel ataupun ENG. Implan ini mengandungi 68 mg etonogestrel yang akan dimasukkan secara subdermal menggunakan teknik aseptik dalam bahagian atas bukan dominan juga oleh doktor. Perbezaannya, implan menggunakan etonogestrel ni perlu dimasukkan dalam tempoh 1 hingga 5 hari pertama selepas permulaan haid dan ia mempunyai satu saja implan dan dia perlu dikeluarkan tidak melebihi jangka hayat pada kebiasaannya 3 tahun pada jenama Nexplanon dan Implanon. Okey, seterusnya bagaimana cara tusuk norplan ini berfungsi. Jadi implan akan perlahan-lahan melepaskan hormon progestin iaitu etonogestrel atau levonorgestrel ke dalam badan. Progestin ini akan menghalang kehamilan dengan menghalang pembebasan telur dari ovari dan memekatkan lendir cervix untuk menghalang sperma daripada memasuki rahim. Jadi pada saat untuk memasukkan tu, suntikan anestetik ataupun bius akan diberikan pada lengan atas bukan dominan dengan menggunakan troka. Dia akan masukkan implan di bawah lapisan kulit dan selepas itu lengan akan dibalut selama 24 jam bagi mengelakkan risiko lebam. Untuk memasukkan implan ni hanya mengambil masa selama beberapa minit sahaja. Jadi selepas implan dimasukkan, kontraseptif ni akan berfungsi secara serta-merta. Okey, seterusnya kita boleh tengok dekat bahagian kelebihan dan kekurangan. Boleh. Dah alihkan ke? Dah alihkan lah. Mungkin lambat kot. Okey. Untuk kelebihan susuk norplan ni mengikut Center of Disease Control and Prevention ataupun CDC, kadar kegagalan implan kontraseptif ini hanya pada kadar 0.05% sahaja dan dia berjaya untuk mencegah kehamilan pada kadar 99%. Jadi jangka hayat susuk norplan ini juga sangat panjang, jadi tidak perlu untuk diambil setiap hari sebagaimana pengambilan pil-pil pencegah kehamilan yang lain. Dan ia boleh dikeluarkan pada bila-bila masa asalkan tidak melebihi waktu yang jangka hayat implan tersebut. Dia tidak akan menjejaskan kesuburan wanita pada masa hadapan dan adalah sesuai untuk wanita yang tidak boleh mengambil pil perancang yang mempunyai kandungan estrogen. Keburukan tusuk norplan ini, ia tidak menghalang daripada penyakit kelamin ataupun sexual transmitted disease dan harga tusuk norplan ini agak mahal dan ia memerlukan pemeriksaan kesihatan yang kerap. Implan ini juga mesti dikeluarkan tidak melebihi jangka hayat dan apabila dalam masa implan itu telah berada di bahagian subdermal dalam masa yang lama, implan ini berkemungkinan untuk bergerak daripada tempat asal, jadi ia akan menyukarkan proses pengeluaran. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada pembenar seterusnya. Okay, seterusnya kita akan tengok kesan sampingan daripada susuk norplan ni. So walaupun dia berbukti berkesan untuk mencegah kehamilan, tapi ia mempunyai kesampingan yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakannya. Antara golongan yang tak disarankan untuk membuat susuk implan ialah mereka yang merokok, sedang menghidap atau mempunyai sejarah penyakit trombosis, mempunyai kanser payudara dan juga wanita yang ada tekanan darah tinggi. Jadi kesan sampingan susuk norplan ni kita boleh bahagi kepada kesan positif dan kesan negatif. Iaitu kalau kesan positif ni, susuk norplan ni hormon kan, so dia membantu mengurangkan kesakitan sewaktu haid
dan ia juga boleh meredakan kekezangan dari premenstrual syndrome serta mengurangkan aliran haid. Jadi antara kesan negatif susu Norplan ni ada banyak juga, tapi antaranya ialah pertama, perubahan kitaran haid termasuk tidak didatangi haid, kesakitan pada bahagian belakang ataupun abdomen, risiko sista ovari, sakit kepala, loya atau sakit perut, perubahan emosi dan kemurungan, berlaku pendarahan, kemungkinan juga berlaku rintangan insulin. Selain itu, dia juga berpotensi untuk berlaku tindak balas dengan ubat-ubatan lain, menyebabkan pertambahan ataupun penurunan berat badan, menyebabkan kesakitan ataupun lebam pada bahagian susuk tadi dimasukkan. Boleh juga kemungkinan berlaku jangkitan di kawasan implan dimasukkan, keguguran rambut dan boleh jadi juga perlu menjalani pembedahan jika terdapat risiko lain yang membahayakan kesihatan. Kemudian kita nak tengok juga perbandingan antara susu Norplan ni dengan kaedah perancangan keluarga yang lain. Jadi secara umumnya kaedah perancangan keluarga ni dia terbagi pada dua, iaitu boleh diterbalikkan dengan tidak boleh diterbalikkan. Jadi kalau yang boleh diterbalikkan, contohnya kalau kaedah semula jadi ni iaitu melalui kesedaran kesuburan dan juga coitus interruptus, antara keburukan kaedah ni berbanding Norplan ni, kadar keberkesanan kalau kita guna kaedah semula jadi ni, kadar ketidakberkesanan adalah tinggi dan ia juga tidak sesuai untuk semua pasangan. Ia memerlukan tahap pendidikan yang baik dan juga hanya sesuai untuk wanita dengan kitaran haid yang teratur. Selain itu ada juga kaedah halangan ataupun sekatan, iaitu dengan menggunakan kondom, topi cervix dan juga kondom wanita. Biasanya kaedah-kaedah yang atas ni yang ini digunakan bersama spermicide, tapi ia tidak sesuai ataupun tidak diterima oleh semua pasangan. Kita juga ada alat kontraseptif dalam rahim, iaitu IUCD. IUCD ni dia menggunakan koprom yang akan menjejaskan fungsi sperma. Kemudian boleh juga guna hormon, iaitu progesteron dan estrogen ataupun progesteron sahaja. Kaedah ni sangat berkesan, tapi dia mempunyai kesan sampingan lain yang negatif. Lepas tu kalau kita guna kaedah kekal, iaitu kaedah yang tak boleh diterbalikkan seperti menyekat tube fallopian ataupun vasektomi bagi lelaki, kaedah ini sangat berkesan dan sebenarnya ia boleh diterbalikkan melalui pembedahan. Seterusnya kita akan tengok pula isu semasa yang berkaitan dengan penggunaan susu Norplan ataupun secara umumnya berkaitan dengan perancangan keluarga lah. Yang pertamanya kita akan ada stigma terhadap perancangan keluarga, dan di era pandemik ni sebenarnya perancangan keluarga sangat penting. Kalau ikut laporan Lembaga Penduduk Pembangunan Negara pada tahun 2015, hanya 52.2% wanita di Malaysia yang mengamalkan kaedah perancangan keluarga, dan daripada jumlah ni 34% menggunakan kaedah moden, iaitu macam guna benda-benda tadi tu, dan 18% menggunakan kaedah semula jadi. Lepas tu disebutkan dia kata berdasarkan perangkaan yang dibuat, jumlah penduduk Malaysia dijangka meningkat pada tahun 2040 kepada 41.5 juta. Tapi walaupun pertambahan bilangan penduduk ni mempunyai kebaikan dan juga disarankan oleh agama, sebab ada hadis yang hadis galakan lah daripada Muhammad untuk kita menikahi wanita yang subur, tapi bila pertambahan populasi ni tak terkawal, ia akan menyumbang kepada masalah sosial seperti jurang ekonomi yang besar serta menyebabkan ketidakseragaman akses pendidikan dan juga kesihatan. Jadi ini akan menyebabkan institusi keluarga menurun dan memberi kesan negatif kepada komuniti. Seterusnya juga sebab era pandemik ni, sebab pernah berlaku pada tahun 1998 dekat Amerika Syarikat, pernah merekodkan peningkatan kadar kelahiran yang tinggi yang disebut baby boom, bila ada satu kawasan dekat Amerika ni penduduknya terperangkap bagi tempoh yang lama sebab ikut salji. Jadi perancangan keluarga ni hendaknya diambil perhatian, terutamanya di era pandemik ni, memandangkan situasi ekonomi keluarga yang meruncing dapat memberi impak besar kepada perkembangan anak-anak serta emosi ibu bapa, di samping untuk menjaga prinsip maqasid syariah. Okay, seterusnya kita akan ke pembentang seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada perancangan keluarga dalam Al-Quran dan juga hadis. Secara umumnya, tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran yang secara jelas mengharamkan perancangan keluarga. Oleh kerana Al-Quran tidak menyebut apa-apa tentang perharaman perbuatan ini, maka ramai ulama menafsirkan bahawa perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Hal ini bertepatan dengan kaedah fiqhiyah iaitu al-aslu fil asya' al-ibaha hatta yadullu dalil 'ala al-tahrim. Mana asal bagi suatu perkara adalah harus sehingga datangnya dalil yang menunjukkan kepada pengharaman perkara tersebut. Akan tetapi, Al-Quran ada menyatakan panduan bagi mereka yang ingin berbuat demikian, yang ingin merancang keluarga. Al-Quran ada menggambarkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 bahawa jarak kelahiran yang dianggap ideal sekurang-kurangnya adalah 2,5 tahun ataupun 30 bulan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Yang bermaksud sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susu ialah dalam masa 30 bulan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Itu bagi yang menggunakan penyusuan itu. Sekiranya kedua-dua ayat tersebut digabungkan, maka akan didapati bahawa tempoh mengandung yang paling singkat adalah 6 bulan, iaitu 30 bulan tempoh mengandung sehingga tempoh menceraikan susu, tolak dengan 24 bulan tempoh penyusuan penuh. Sekiranya tempoh penyusuan penuh dicampur dengan tempoh mengandung biasa bagi kebanyakan wanita, iaitu 9 bulan, maka jarak yang sebaik antara kelahiran adalah 33 bulan. Perancangan keluarga merupakan satu keperluan dalam Islam untuk mengawal jarak atau selang masa kelahiran. Secara perubatan, tempoh kehamilan perlu dijarakkan bagi menjamin kesihatan para ibu. Jarak kelahiran yang singkat boleh mendatangkan bahaya kepada ibu mengandung dan memberi kesan kepada kesihatan janin. Jadi ayat Quran yang menyokong usaha ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu perancangan keluarga mungkin bermanfaat dalam Islam dikaitkan dengan ketidakupayaan ibu bapa dalam memenuhi tanggungjawab keibubapaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Sekiranya bapa yang bertanggungjawab sebagai ketua dalam sebuah keluarga itu mengalami masalah kewangan bagi membesar dan mendidik anak-anak mereka, maka ulama sepakat menggalakkan perancangan keluarga bagi mengatasi masalah yang lebih besar kelak seperti gejala sosial dalam kalangan remaja dan pergaulan bebas akibat daripada didikan yang tidak mencukupi. Sungguh pun begitu, terdapat sebahagian daripada para ulama yang menafsirkan ayat Al-Quran secara zahir yang membawa kepada pengharaman perbuatan tersebut. Antara ayat Al-Quran yang dipegang adalah sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 151, surah Al-Isra ayat 31, surah At-Takwir ayat 8 dan 9 dan juga surah Al-Mumtahanah ayat 12. Yang mana ayat-ayat Quran tersebut melarang perbuatan membunuh anak-anak. Jadi sebagai contoh surah Al-An'am ayat 151, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, yang bermaksud dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Begitu juga dalam surah Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Maka ayat-ayat tersebut ditafsir sebagai ayat larangan untuk melakukan al-azal, iaitu salah satu kaedah perancang keluarga pada zaman Nabi dengan cara mengeluarkan kemaluan lelaki daripada kemaluan wanita ketika keluarnya sperma. Dan perbuatan itu dilarang kerana dianggap sebagai pembunuhan anak secara tersembunyi. Okey, kita lihat pula pada perancangan keluarga dalam hadis. Okey, kaedah perancangan keluarga telah lama dipraktikkan dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan Arab Jahiliyah. Setelah kedatangan Islam, amalan masyarakat Jahiliyah iaitu Al-Azal diteruskan, malah tidak mendapat tentangan daripada Nabi. Sebuah hadis dalam Sahih Muslim bab nikah menyatakan bahawa Hadatsuna Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala Abu Bakar hadatsna Sufyan an Amru an Atha an Jabir qala kunna na'zul wal Quran yanzul. Yang bermaksud kami para sahabat Nabi SAW pernah mengamalkan kaedah Al-Azal pada zaman Nabi
semasa Al-Quran diturunkan. Sebuah lagi hadis menyatakan bahawa kami pernah mengamalkan Al-Azal pada zaman Nabi dan Rasulullah telah mendapat tahu mengenainya, tetapi baginda tidak melarang kami daripada melakukannya. Begitu juga sebuah lagi hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang bermaksud kami para sahabat Nabi SAW pernah mengamalkan kaedah Al-Azal pada zaman Nabi semasa Al-Quran diturunkan. Sekiranya ia adalah dilarang, maka Al-Quran akan melarang daripada melakukannya. Maka hadis-hadis tersebut menegaskan tentang realiti mempraktikkan Al-Azal dalam kalangan sahabat di zaman Nabi. Praktis tersebut tidak pula dilarang oleh baginda Nabi SAW. Oleh kerana para sahabat sendiri membenarkan Al-Azal dan ada pula di antara mereka yang mengamalkannya dengan pengetahuan serta kebenaran daripada baginda, maka sejumlah besar para ulama menganggap bahawa Islam jelas membenarkan amalan Al-Azal. Seterusnya kita lihat pula kepada pandangan ulama dan mufti di Malaysia. Okey, kita akan pergi kepada pandangan ulama. Okey. Terdapat dua bahagian ulama yang membolehkan dan ulama yang melarang. Okay. Ulama yang membolehkan, yang pertama adalah Imam Al-Ghazali. Antara ciri yang dibolehkan adalah pertama untuk menjaga kesihatan si ibu kerana sering melahirkan anak. Yang kedua adalah untuk mengurangkan beban tanggungjawab kerana banyak anak. Yang ketiga adalah untuk menjaga kecantikan si ibu. Okay. Kita lihat kepada Syekh Al-Hariri. Okay. Ciri-ciri untuk membolehkan ini sama juga macam Imam Al-Ghazali. Tapi ditambah, iaitu untuk menghindari anak daripada cacat fizikal apabila suami atau isteri mengidapi penyakit kotor. Kita lihat pada pandangan ketiga oleh Syekh Mahmud Al-Shatut. Dia mempunyai dua ciri iaitu mengurangkan kelahiran kerana situasi dan keadaan yang khusus. Yang kedua adalah suami isteri menderita suatu penyakit yang dikhawatirkan akan menular pada anaknya. Yang ketiga daripada Syed Sabiq, antara cirinya adalah si ayah adalah seorang yang miskin, tidak mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan si ibu adalah orang yang dhaif, iaitu lemah untuk mengandung. Dua ulama yang melarang daripada melakukan perancangan keluarga. Yang pertama adalah Profesor Dr. M.S. Makhur, itu pada bahagian belah kanan. Beliau merupakan guru besar hukum Islam di Fakulti Hukum. Dalam tulisannya Islam and Family Planning, dikemukakan bahawa beliau tidak menyetujui perancangan keluarga jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang kepada prinsip hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang. Yang kedua adalah Abu A'la Al-Maududi daripada Pakistan. Beliau berpendapat bahawa orang yang membolehkan pembatasan kelahiran, menurut beliau, Islam adalah satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Dikatakan bahawa barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah memenuhi perintah syaitan. Syaitan itu adalah manusia, adalah musuh manusia. Beranak dan berketurunan itu adalah sebahagian fitrah menurut pandangan Islam. Seterusnya kita lihat kepada tiga pandangan ulama di Malaysia. Yang pertama adalah Jakim, kemudian adalah Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dan Mufti Wilayah dalam Irsyad Fatwa ke-146. Ketiga-tiga ini mempunyai ciri yang sama. Yang pertama, dibolehkan memandul dan perempuan hukumnya adalah haram. Yang kedua, mencegah beranak atau menghadkan bilangan anak hukumnya adalah haram, melainkan dengan sebab yang diharuskan oleh syarat bagi orang persorangan. Yang ketiga, menyusun keluarga dari kesihatan, pelajaran dan kebahagiaan keluarga dengan cara selain daripada 1 dan 2 itu adalah harus. Daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, harus merancang keluarga atas sebab-sebab yang diharuskan syarak. Umpamanya atas faktor kesihatan ibu, anak dan faktor kesihatan mental fizikal si ibu. Haram merancang keluarga atas sebab ekonomi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 31. Dan haram merancang keluarga secara kekal seperti ikat peranakan. Dan akhir sekali daripada Mufti Wilayah Irsyad Al-Fatwa ke-146, hukum merancang keluarga.
Dibolehkan bagi kedua pasangan untuk menggunakan kaedah tanzimu al-nasal yang diharuskan oleh syarak bagi tujuan merancang keluarga dengan cara menjarakkan anak bagi tujuan pengurusan ekonomi kerana berpendapatan rendah. Sekian sahaja daripada saya. Okey, sebagai kesimpulan, setelah melakukan penelitian, kumpulan kami menyimpulkan penggunaan susuk Norplan kepada dua simpulan hukum iaitu harus dan haram. Status kedua hukum tersebut adalah bergantung kepada tiga aspek yang kami akan nyatakan, iaitu yang pertama adalah keadaan keluarga, sama ada daripada segi pendidikan, ekonomi, keluarga dan sebagainya. Kedua adalah kesihatan isteri, sama ada dia mempunyai masalah kesihatan mental atau fizikal. Yang ketiga adalah perbincangan antara suami isteri, adakah mendapat keredaan antara keduanya. Jikalau semua ketimbangan aspek itu dipenuhi, maka dia dilihat sebagai suatu yang dihukumkan harus oleh syarak. Kita kena lihat sama ada kepentingan tu dari sudut situasi yang daruri dan haji. Maka ia akan mengharuskan perbuatan tersebut. Kalau selain daripada itu adalah hukumnya haram. Tuntasnya kaedah susuk Norplan adalah baru di Malaysia dan kumpulan kami memberi galakan pengambilan susuk Norplan berbanding pil kerana tahap kesanannya yang hampir 99% dan kesan sampingan yang tak memudaratkan si ibu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.